7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mr. Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina wa yassir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ni kita nak tengok sekejap Sekejap boleh nampak tak? Ataupun tak clear pada awak? Harap-harap boleh lah Okey, yang ini bukan lakaran Yang ini adalah lukisan lah pada halaman 9 awak. Betul Okey, so kita tengok sikit. Okey, dia ada takung, pancuran. Okey. Kita tengok di sini dululah. Di singki kita. Okey, pep pencawang kalau diperhatikan. Okey, tengok Okey, yang ini kalau kita boleh lukis kejap. Kita try lukis, tengok. Okey. Bermula daripada sini Kalau kita perhatikan katalah ni nombor 1. Nampak nombor 1 tu? Okey. Nombor 1 ni dia keadaan dia pip pencawang tu duduk di bawah. Betul lah And then dia akan up. Dia naik nombor 1 Kita buat nombor 1 so pipe dalam keadaan tegak macam ni. Okey, pipe tegak. Boleh faham Okay, itu adalah dalam keadaan pipe tegak lah. And then pipe tu akan mungkin macam ni ke kan. Dilukis lah ISO Okay, and then meter ni cikgu buat lebih kurang je lah. Cuba tengok pada bahagian meter air dia. Meter air. Betul Cuba cek. Okay. Dia ada pergi ke sebelah apa tu? Masuk dalam Masuk dalam. Okay. So boleh juga kalau macam ni pun boleh. Yang tajam tu dia aliran air dia masuk ke dalam lah. Okay, so arrow macam gitu. Okay, dia ada kunci pipe. Nampak And then terus lagi. Dia terus lagi, dia turun. Nampak dia turun. Yang ni dia turun. Boleh nampak tak? Dia turun. Okey, apa yang dia turun macam ni keadaan dia. Awak boleh faham tak? Dia turun macam tu. And then dah sampai dekat bahagian number ni number 2 kita. Kita telah labelkan 2. Ni yang tegak ni number 2. Di antara 1 dan 2 harap-harap awak tak ada masalah lagi dah lah. Nombor 1 kita. Okay, nombor 2. Nombor 3.
Nombor 4. Okay. Nombor 3 ni dia dalam keadaan kata apa? T dia macam tu je. Dia macam tu. Boleh nampak tak di sini? And then ni kita nak cuba tackle apa masalah dia lah. Okay. 1 dan 2 ada masalah tak? Tak ada. Tak ada masalah. Okay. 3 tak ada masalah sebab itu dah memang mengikut simbol yang kawan awak lukis di sini. Kita study dari hasil yang kawan kita buat. Boleh supaya kita dapat belajar sama-sama lah. Kita share. Okey, sekarang ni nak menuju ke 4 ataupun nak menuju ke sini lah. Ni adalah 5. Kita akan pi. Kita akan pi ke 4. Ni boleh nampak sikit cikgu conteng dekat sini je sikit sebab nak bagi dia duduk bersebelahan dengan ortografik kita tu. Harap-harap 1, 2, 3 yang dalam ISO tu awak boleh faham lah. Walaupun tak berapa nak elok. Okay, so nombor 4 dia akan pergi macam ni. Am I right? Betul Okay, dia akan terus pergi ke Singki. Rasa-rasa awak lah, Singki ni dia up sikit lah. Katalah Singki gitu kan. Okay, lebih kurang Okay, katalah Singki gitu. And then macam ni. Okay, ada tu, lebih kurang lah Singki kita lebih kurang macam tu. And then sini dia macam ada bahagian bawah dia sikit tu. Okay, katalah gitu Singki dia. And then ada hollow kat dalam sini. Okay. Rasa-rasa awak. Tanah matambi apa benda pula dah. Okay. Rasa-rasa awak lah. Boleh tak awak basuh tangan dekat ataupun cuci pinggan mangkuk dekat Singki tu nak tanya? Boleh atau tak? Tak. Sebab? Sebab Singki duduk atas. Oh. Tu dia duduk. Ya. Apa yang kurang pada drawing di sini? Dia punya ni pipe. Pipe apa? Macam mana yang bulat lah. Yang bulat tu Ya. tu. Dia tak allocatekan pipe dalam keadaan tegak. Di mana tak ada bulatan. Dia hanya ada bulatan pada 1 dan 2. Nampak tak? Bila 1 dan 2 awak ada circle, itu menunjukkan pipe awak akan naik ataupun turun. Bergantung pada keadaan dia lah. Kedudukan dia di mana. So kita baca dari 1 tadi, daripada pipe pencawang. Katalah ni kita pipe pencawang sini. And then sini ada ni pipe pencawang, dia tak boleh nak lukis dah. Dah full. Okay. Ni adalah pipe pencawang daripada bawah, dia akan naik ke atas. Okay. Sebab dia ada bulatan nombor 1. And then dia allocatekan lah 3 benda perkara yang penting di situ. And then dia turun semula. Dia turun semula, dia tak naik-naik dah. Begitu juga berlaku pada nombor 5. Okay, katalah kita labelkan ni sebagai nombor 6. Dia punya aliran pipe dia tak akan naik ke Singki. Air tak akan dibawa pergi ke Singki. Dan juga tak akan dibawa pergi ke water tank. Nampak tak dia punya slack dia di mana? Nampak Dari 2 tadi betul dia turun. So dia tak boleh turun tak naik dah. Dia kena naik lah pipe. Mesti ada pipe tegak pada kedudukan 3 dan 4. Okay, 3, 4 ataupun mungkin dia nak naik lagi ke 5, nak naik sikit. Itu bergantung pada kita punya orang kata design kita lah. Pipe tu kita nak buat macam mana. Tapi kalau macam ni memang tak jalan. Memang salah. Okay. And then bukan setakat pipe tegak tak ada. Kunci pipe juga tak ada. Banyak kunci pipe yang dia tertinggal. Nampak So tolong study balik. Untuk bahagian yang ni lah. Kunci pipe tak ada. And then pipe dia memang tak betul. Sebab tak ada pipe tegak. Boleh faham
Kawan-kawan yang lain boleh dapat yang ni? Boleh ke? Boleh. Boleh faham Okey, kita tengok sekejap. Kita pergi ke atas sikit. Kita tengok apa berlaku. Dia punya aliran pipe tegak dia walaupun dari sekejap dari mana? Okey, tandas. Okey, nampak tandas Tandas duduk dia tu. Okey, dari water tank. Katalah yang ini cikgu labelkan dengan nombor 7. Okey, nombor 7. Bila nampak 7 je, for sure dia adalah pipe tegak. Okey, ni nombor 7. Okey, dia datang dari water tank lah. So, dia dalam keadaan, orang kata apa? Ni straight line Ni Okey, bila dia lukis macam ni, yang ini daripada water tank. Daripada tank atas, okey. Tak ada dah cikgu punya sinking. Cikgu punya ni. Silinder tu. Tak payahlah. Okey. Pipe tegak and then dia lalu cross macam tu, dia akan turun pergi ke apa tu toilet. Ni betul. Dia punya simbol nombor 7 dia betul. Cuma kunci pipe tak ada. Di sini kunci pipe pula. Kunci pipe. Dia tinggal, dia boleh kata kunci pipe langsung tak ada lah. So kena study balik. Buat balik Sekejap. Okay. And then sini dah okay. Cuma bahagian ni pun tak ada kunci pipe. Okay. Ni dia keluar ni pergi ke point pemanas. Kunci pipe tak ada. Okay, banyak lah. Kat sini pun tak ada kunci pipe. Ni kawasan ni apa benda? Kena check balik lah. Sebab bila shower, takun pancuran awak tak boleh terlampau dekat. Sebab bila terlampau dekat, macam ni Satu, ni takun pancuran. Okay. Kata lagi tu Okay, satunya dia tak ada point keluar. Iaitu yang kita labelkan hitam kat situ. Mesti ada 2. Yang ini memang awak kena sedia maklum lah. Mesti ada 2. Satu pipe untuk aliran air panas dan satu lagi untuk air biasa lah, air sejuk. Okay. Di mana yang mungkin sebelah sini kita allocatekan dia dengan simbol panjang pendek tu lah. Okay. Kat sini kena ada kunci pipe. Nampak Kunci pipe kena ada. Begitu juga di sini. Mesti ada. Ni bila dia letak ni terlampau rapat, macam mana dia nak lukis orang kata apa? Ni mesti ada kunci pipe lah. Ni dia tak lukis. Ni sambung lagi kan. Dia kena ada macam ni. Berjarak sedikit. Dia tak boleh rapat. Sebab bila rapat dia jadi macam ni. Yang kawak lukis ni tak tahu macam mana dia lukis ni Lepas tu ada ikut. Lepas tu yang ni duduk tengah-tengah ni. Ni salah lah. Tak boleh macam gitu. Yang dalam bulatan tadi tu. Kat sini ni. Boleh nampak tak? Yang cikgu nak highlightkan di sini. Boleh nampak kelas? Boleh tak? Boleh. Okey. Dekat takung pancuran tu sendiri, awak kena jarakkan kedudukan aliran air panas dengan air sejuk. Air biasa kan? Sebab saat lagi kita nak buat TT dekat dia. Faham ke TT tu? Kita nak buat cross dekat sini Nak buat cross kat sini mesti ada bulatan dulu. Okey? Sebab apa kena ada bulatan? Sebab kita nak letakkan shower. Ni kena di bahagian bawah lah. Macam ni kita nak tahu shower tu naik ke atas. Dia akan keluar macam gini. Yang ni semua kena lengkap.
Boleh nampak? Perantaraan dia antara orang kata apa perentas yang kita buat tu yang menghubungkan pipe aliran air panas dengan air sejuk tu mesti disambungkan dengan satu pipe lagi. Okey, tapi jangan lupalah kena ada cercalik semua ni. Bulat ke tak nampak bulatan ni? Bulat, cikgu lukis bulat, cikgu buat macam tu. Kiri kanan dia gitu. Ni baru betul. Ini baru menunjukkan shower tu, dia punya point keluar untuk shower tu dia dari atas. Dan pipe tu dalam keadaan tegak. Dia tegak. Ni pipe tegak. And then yang segitiga shower tu dia akan dari atas ni lah. Sebab tu you nampak dia punya garisan tengah di situ. Okay. Sebab tu nak menunjukkan shower. Boleh ke? Untuk bahagian takung pancuran. Okay. So dia ada banyak tertinggal lah. Ni antara perkara-perkara yang markah dia agak besar. Okay, satu lagi yang kita boleh highlightkan di sini. Kawasan ni. Kenapa cikgu bulatkan? Sebab kawan awak dia lukiskan bulatan tanpa dihitamkan. Bulatan ni merujuk pada poin keluar air. Jadi samalah macam di takung pancuran, di besen cuci. Perlu awak hitamkan juga. Ni ni kena hitam. Tak boleh tinggal dia bulat putih gitu je. Ni kawasan ni. Okay. Boleh dapat yang tu Kita detect kesalahan, kita belajar dari kesalahan. So kita tengok macam mana seterusnya lagi kawasan ini pun. Nampak ni? Kenapa cikgu bulatkan? Kenapa dibulatkan? Siapa boleh bagi tahu? Atau awak tak nampak? Okay, let me... ni lah. Sekejap Okay ni. Harap boleh nampak lah. Kenapa cikgu bulatkan? Tak ada calik lagi ke? Yes, satu calit. Lagi? Yang di sini tadi cikgu highlightkan kunci pipe. Okay. Cuba perhatikan antara 7 dan 8. Boleh sesiapa komen? 7 dan 8. Bulatan dia tak sama. 7 tu adalah bulatan yang dia allocatekan untuk pipe dia. Betul? Dan 8 sepatutnya juga adalah saiz yang sama lah. Kita buat saiz yang sama. 7 dan 8. Di sini awak kena orang kata study sikit lah. Macam mana kan? Okey, so kita gerak lagi. Besar dah tak boleh nak fill kan? Kita kecilkan sikit. Okey. Sepanjang 7, 8 awak dah dapat detect. Sekarang ke 9. 8 ke 9. Apa yang pada pandangan awak, pada fikiran awak yang boleh kita murnikan lagi? 8 ke 9 iaitu poin pemanas menuju ke besen cuci. Anybody can help? Kita bincang, kita tengok, kita study sama-sama. So kawan-kawan boleh belajarlah. Oh, yang point pemanas tu dia duduk bawah kot. Lepas tu dia tak bulat kat 9. Nak bagi naik. Cikgu. Ya. Dekat telefon ataupun macam siku atas lah kan poin pemanahan. Kena ada calik. Sini nombor 8
Darah atas sebelum nak ke 9 tu. Ni sini. Tak ada. Oh. Duduk kat bucu atas. Ini bu. Atas lagi, atas lagi. Dekat. Sini. Ya, ya. Situ mesti kenalah kalau kata dia belok aja siku-liku L ke T ke mesti ada. Ataupun dekat calit ni sebenarnya dia adalah sambungan paip. Nampak paip awak asalnya tegak gitu. Bila dia nak letakkan paip dalam keadaan macam ni, nak letak lagi ni okey. Ini maksudnya join, sambungan. Bila sambungan itulah yang dia kena letakkan calit. Nak bagi tahu kata pipe tu bukan datang dalam seketul gitu. Dia datang dalam bentuk satu-satu kita cantumkan dia. Sebab tu kita kena letakkan calit-calit tu. Boleh faham tak istilah calit tu? Calit tak adalah dalam istilah buku awak, cuma kita lah sebut. Itu menunjukkan simbol bagi sambungan pipe kita. Boleh clear yang itu? Okey. Tadi Khairil kata dari water tank Dari water tank kita tengok balik. Ni Dari water tank dia akan keluar, cuma dia kurang tadi adalah kunci pipe dia lah. Okey, dia keluar. Okey, dia akan menuju ke point pemanas. Point pemanas dah betul dah. Cuma saiz dia. Sebab di sini ada pipe yang turun pergi ke dia. Daripada water tank kita andaikan dia memang duduk di sebelah atas dah sebab bulatan ni dilukis bulat. Untuk 8 Cikgu highlightkan balik besar. Dia lukis gitu. Dia punya aliran pipe dia. Memang dari atas. Dan dia akan turun ke sini. Ni dah betul dah. Boleh Khairil 8 tadi tu. Okay, so dia gerak lagi dia nak menuju ke 9. Kita fokus pada 8 ke 9. Agak-agak awak lah. Boleh ke tak boleh? Keadaan pipe dalam macam ni. Apa yang kurang? Apa yang tak ada? Kita bincang. Boleh ke 8 ke 9 gitu? Ni untung kawan awak yang dah hantar, kita boleh bincang lah dia punya jawapan. So dia boleh baiki nanti. Okey, 8, 9. Hurry up. Takkan tak nampak. Dia tak bagi turun. Pipe itu tak bagi. Dia tak menunjukkan pipe tu naik ke turun ke, dah tak tahu dah. 8, 9 tu. Nampak tak? Kalau duduk di atas lah dia. Padahal dari 8 tu dia akan turun pergi ke 9. Dia tak boleh naik lagi dah. Simbol tu nak diletakkan di mana yang paling sesuai. Cuba cerita. Nak letak di mana? Dekat nak pipe dia. Dekat pipe dia. Bayang dah. Ya. Nak letakkan di mana? Antara ni aliran air panas ni pergi ke sini. Satu, macam awak kata, macam kita dah bincang tadi, dia tertinggal perkara-perkara penting lah. Ni kita lukis sikit lah ni satu. Dan satu lagi kalau kita perhatikan tak ada pipe yang naik turun di sini. So dah salah dah. So kita letakkan pipe yang naik turun tu katalah di sini. Boleh katalah di situ. Boleh kelas? And then macam ni kita nak bagi tahu kata aliran air kita tu nak turun pergi ke 9. Sebab kita bayangkan kita dari water tank. Dari water tank dia akan tinggi tadi kan. Dia akan turun sedikit pergi ke point pemanas. Dari point pemanas dia akan turun sedikit lagi. So bila kita nak menentukan naik turun, kita kena buat macam ni. Katalah ni masuk separuh, ni adalah aliran air panas kita. Ni cikgu tak habiskan lukis dah. Lukis kerat je lah.
Okey, dia akan dilukiskan gini ya. Nampak? Dia lukis macam tu. Kita zoomkan dia macam ni. Untuk nombor 10 10. Okay. So dia akan datang macam gini. And then dia pergi gitu. Untuk aliran air panas. Calik mestilah. Dia akan dilukiskan macam gitu. Menunjukkan dari poin pemanas. Lepas tu dia nak pergi ke 9 ni. Dia nak pergi ke 9. Macam mana dia nak pergi ke 9? You kena tahulah. Nak lukis dia macam mana. So kita dah allocatekan dia ke number 10 tadi. Ada siapa yang tak faham di situ? Faham? Faham Okey, sekarang ni 10. Dari 10 nak ke 9. Apa lagi yang kurang? Kunci pipe. Yes, kunci pipe. Lagi? Boleh ke pipe dia just belok gitu je? Dalam keadaan T macam tu. Kena berbulat lah. Ya, kena bubuh bulat juga. Nampak tak? Ini adalah antara perkara-perkara yang cukup penting yang awak tinggal. Ni. Mesti ada bulat di situ. Nampak tak? Dari 10, katalah kita allocatekan ni 11. Okay. And then fokus kita kena tahu perjalanan kita punya pipe tu nak pergi ke mana. Aliran air panas for sure. Dia akan menuju lagi pergi ke takung pancuran. So kita padam sedikit. Kita nak lukis kat sini. Okay, ni padam. Okay, ni daripada 11, dia nak pergi ke takung pancuran ni. Dalam keadaan air panas lah. Okay, so katalah kita, ni kita tak buat simbol lagi 11. Kita just allocatekan bulatan dulu. Dan bulatan awak kena tahu dia dalam keadaan tegak dan awak kena tahu dia akan ada turun naiknya air tu. Nampak So di sini katalah kita letakkan dia segaris dengan 11, kita letak nombor 12. Okay. Aliran akan naik turun dekat 11 dan 12. Cuma sekarang ni kedudukan pipe tegak tu kita allocatekan terlebih dulu. Kita kena adjust lah. Tak boleh terlampau rapat macam yang kita nampak dalam drawing ni. Boleh faham di situ Okay. And then kita study. Kita nak supaya dia pergi ke 10. Nampak? 10. So pada 11 nak pergi ke 12. Dia mesti dilukis dalam keadaan yang macam mana? Pipe dia. Dia duduk macam ni. Kosong. Okay. So dia nak menuju ke 12 tu. Pipe tu kena ada dalam keadaan macam mana? For sure dia kena macam ni di sebelah atas. Nampak 11 dalam keadaan macam ni. So dia akan cross. Okay. Dia akan cross sampailah dia pergi ke 12 ni. Cross sampai habis ni awak labelkan lah simbol apa tu? Aliran air panas awak. Banyak benda dia tinggal. Dia kena cross sampai tengah 12. Boleh faham tak perjalanan 10 dan 11 di situ? Boleh. Boleh Okey, 10, 11 lebih kurang macam tu je. And then 11 nak pergi ke 9. 11 nak pergi ke 9 macam mana? Mesti ada kunci pipe satu. Okey, kunci pipe boleh letak di sinilah. Okey, aliran dia akan dapat macam ni. Tu baru betul. Dan jangan lupa calik. Mana yang kita tinggal tadi awak tolong ni lah tambahkan calik dia. Okey, 11 ke 9. Okey tak di situ? Boleh faham? Boleh. Hani boleh Hani? Boleh ke?
Okey, kalau 11 ke 9 macam tu orang faham. 12 nak pergi ke, for example let's say nak pergi ke 13. Poin keluar untuk yang takun pancuran. Juga perkara sama awak lakukan di sini. Okey. Kita keluarkan dia. Jangan lupa ada calik, pendek. Jangan lupa ada ni lah. Jangan tinggal. Dan keluar. Ini adalah nombor 13. Simbol aliran awak jangan lupa lah. Okey, macam tu. 13. Nampak Okey, settle yang itu, kita tengok pula, kita go a turn. Kita patah belakang sedikit. Okey, dari water tank tadi ni water tank. Okey, ini pipe dia dah betul. Okey. 7 nak menuju ke ni aliran air biasa 7 dia nak pergi ke besan cuci dan dia nak pergi juga ke takun pancuran dan satu lagi adalah tandas. Kecilkan sedikit boleh. Ni. Bagi dia masuk. Macam tu. Ada tandas. Fokus kita adalah dari water tank tadi, aliran air biasa, air sejuk ni, dia akan menuju pergi ke tandas, ke besan cuci, juga ke takun pancuran. Okey, perjalanan dia. Okey, padam sikit lah. Comot. Ni dah okey dia punya aliran dah okey. Cuma kena hitamkan lah. Okey, awak perlu hitamkan. Mungkin tak apa-apa nak nampak hitam ni, awak hitamkan lagi lah. Okey, yang ini tadi tak ada masalah sangat lah. Cumanya kalau kita tengok 7 turun. Okey, terus pergi ke okey, cuma yang kurang adalah kunci pipe. So kita allocatekan kunci pipe, katalah kat sini. Dan yang ini wajib dihitamkan. Menunjukkan itu adalah poin keluar. Kunci pipe tak ada calik So, okay. And then, dia akan dibawa pergi ke mana? Ke mana kat situ? Ke besan cuci. Boleh ikut dia punya route. Okay, daripada takun pancuran. Okay, dia ada. Okay, pergi ke naik turun. Okey, dia pergi ke besan cuci juga. Awak menghadapi kes yang sama di sini. Apa yang boleh awak baiki? Sebab dia punya aliran kalau you perhatikan dia duduk kat atas. Dia duduk kat atas pipe dia. Ni menunjukkan pipe di atas lah ni. Buat turun. Dia tak turun. Jadi macam mana you nak settlekan masalah ni? Nak letak apa? Nak buat macam mana? Kalau bor bulat dekat cabang 3 tu lah tu. Bubur bulat di cabang 3. Aliran air panas. Okey, tadi sinki dah. Sekejap. Tadi apa ni? Toilet sudah. Sekejap. Kita tengok. Sini. Di sini lah. Di situ. Okey, kita letak. Katalah kita lukis. Bulat. Okey, dari sini. Dari sini air tinggi tau. Kalau dia tinggi, dia mesti sinilah kan? Betul? Betul. Okey, yang ini tak boleh cross 3 simpang dalam satu bulatan tak boleh berlaku. Takut ada orang yang pergi buat gitu. Okey, ini dia turun. Dia turun, dia pergi sini. Okay, dia turun. Sampai di sini. Besan cuci. Dia turun, dia pergi sini. Okey. Rasa-rasa awak logik tak? Bila dia turun, terus pergi ke sini. Boleh ke macam gitu? Turun di. Dia turun. Okay, dia dah turun. Katalah dia dah turun habis dah. And then dia nak pergi ke kita punya besan cuci tu.
Ada idea? Tu kan kena dua bulat juga kan. Jadi di situ awak kena orang kata apa, kena pandai untuk fikirkan awak punya design perpaipan awak tu macam mana. Okay, untuk takung pancuran pun sama juga. Takung pancuran pun daripada pipe tadi dia turun, so dia nak pergi ke takung pancuran awak tu. Nampak tak? Dia jadi macam kat sini lah. Okay. Sini lah. You kena buat sesuatu dekat sini lah. Sebab nampak dia macam... Tapi kalau sekiranya awak lukis pada ISO awak, turun sekali je, okey. Kalau kata tak lepas, awak kena allocatekannya pipe dalam keadaan tegak lah. Ini bergantung kepada kesesuaian dalam ISO awak. Boleh di situ? Okey, kita tengok sedikit yang ini. Okey, so dapat idea lah macam mana awak nak teruskan. So kena study lagi lah. Okey. Jangan lupa kita punya kunci pipe kena ada. Setiap alat lekapan mesti ada lah. Ni banyak yang tertinggal habis ni. Okey. Tugas awak adalah untuk habiskan lah. Okey. Okey, ada soalan setakat itu? Ada tak? So nampak nampak macam simple tapi kena hati-hati, pipe ni dia agak complicated sedikit. Okey, dia punya ni pun simbol ni kena habiskan, mungkin dia tak siap lagi, tak apa ni. Dinding bata berlepa, pelabelan kena buat lah. Okey, pelabelan untuk ruang dapur apa semua tu kena tulis. Okey, ada apa lagi yang kita nampak? Yang dekat takung, dekat yang nak buat shower tu kan cikgu kan. Ya. Dia memang ada pipe ke? Sini. Memang dia ada pilih air ke? Tu yang warna hitam yang dia gelap-gelap. Ni. Itu memang kena ada ke? Ya, kena ada. Kalau kita tengok batak ataupun takung pancuran dia ada dua pipe yang keluar. Satu panas, satu sejuk. Yang tengah tu adalah shower. Shower dari atas lah. Yang ini mesti ada. Ni wajib. Dua ni. Okay. Satu lagi yang saya terlupa tadi nak bagi tahu dah. Cuma antara 2 pergi ke 3 tu, okay, ataupun 2 pergi ke 3 lah, kita baca 2 pergi ke 3. Awak kena allocatekan satu, ni lah. Apa benda ni lah? Katalah ni A. Kena ada apa di situ? Boleh nampak tak? Pipe keluar. Pipe point keluar yang di luar rumah. Iaitu wajib ada. Boleh nampak So di situ mungkin awak boleh allocatekan di mungkin antara dia kat sinilah. Ni lah. Keluar terus. Hitam. Calik. Ni kita pergi secara umum tau. Detailnya dekat bahagian-bahagian atas tu awak lengkapkan. Okay. Okay, satu lagi. Fokus mata awak pada water tank. Apa yang kurang? Ada siapa yang nampak? Yang calik kecil lah. Pada water tank. Saya besarkan. Okay, agak-agak awak lah. Water tank dia dah okay ke? Wow. Ni kawan awak lukis ni. Ini apa? Ini aliran pipe ke? Baru perasan ni.
keluar kat sini lah. Tiba-tiba ada ni. Ni salah ni. Tak boleh macam ni. Nampak tak? Awak nampak tak? Awak perasan ke tak tahu lah. Bila saya bawa macam ni baru nampak ni. Ni Ni. Kita follow pipe ni. Tiba-tiba ada dot. Apa maksud dia? Aliran keluar. Aliran keluar. Apa tu? Dia tak tahu dia lukis apa ni. Cuma yang kurang pada water tank dia adalah pipe limpah. Kalau dia lukis tu sebab simbol pipe limpah tu salah tu. Pipe limpah ni jauh. Biasanya pipe limpah ni dia taklah perlu apa kita letakkan pipe dalam keadaan panjang macam ni kan. Macam tak sesuai kan. Ni lah. And then ni simbol ni memang totally out lah. Salah. Okay, pipe limpah. Awak boleh je buat macam ni lah. Sekejap, dia tunjuk kat ni. Ni pipe kita. Ni salah aliran pipe ni salah. Kita buang. Okay. Umum pada awak kita cerita bila ada water tank, siap-siap dalam kepala kita tu mesti ada 4 aliran pipe yang akan keluar masuk dekat dia. Dekat water tank. Ini kalau kita tengok, kita dah buang satu tadi. Di mana satu tadi mungkin dimasukkan dengan pipe limpah tapi dia punya simbol salah. Ni tak buat rujukan kot ni. Okay. Pipe limpah dia, cara kita nak lukis, kita boleh je buat macam ni lah. Buat satu garisan gitu. Straight and then terus buat bulatan. Maksudnya pipe limpah tu dia akan turun ke bawah sedikit. Ini adalah dia punya simbol. Ini okay, daripada water tank kita turun sedikit. Nampak Boleh faham tak? Maksud dia kalau kata sekiranya kita lukis katalah ni water tank. Katalah pipe limpah tu dia dalam keadaan macam tu, turun sikit. Macam tu je. Ni kalau dalam ISO lah. Boleh boleh dapat idea dia. Bila dia lukis straight itu dia turun ke bawah, simbol dia yang inilah. Kita ada pipe. Cikgu. Ya. Jadi pipe limpah tak payah bubuh, tak payah buat dot macam aliran keluar tak payah lah. Tak payah. Pipe limpah dia macam ni je. Dia turun ke bawah. Dia tak sama macam tap. Tak sama macam point keluar air. Kan? Kalau tap tu tempat orang panggil apa? Dalam utara ni dia panggil pancok kan? Kepala pancok. Betul tak? Betul tak? Kau panggil benda lain. Betul. Tapi kita tak sebut lah kan sebab sat lagi awak duk baca dia punya nama dia pancok kan. So tap adalah pancok tu lah, kepala pancok tu. Kepala pancok tu kalau kita nak lukiskan pada kita punya simbol, okay, kena lukis hitam dot. Dia akan berlaku pada sinki jugalah. Ni dah ternampak kan. So kita hitamkan. Ni kena hitamkan. Ini menunjukkan tu yang nama pancok awak tu. Clear kot? Kat mana ada keluar tu. Dan termasuk juga di tandas kita. Nampak tandas ada kan? Di bahagian atas tu dia ada. Yang tu tak adalah apa orang kata pancok macam dekat sinki ke dekat besan cuci. Tapi dekat tandas duduk mesti ada benda tu. Boleh tu Okey, seperkara lagi. Once awak dah lukis, katalah you lukiskan halaman 9 dulu. You allocate-kan kedudukan alat lekapan, lukis, and then pada ISO awak lukiskan alat lekapan. And then patah balik ke auto awak allocate-kan aliran pipe dia, kedudukan pipe aliran naik atau turun dia. Pada ISO juga awak kena detail sedetail apa yang ada pada autografi awak.
Kalau adanya siku-liku dalam keadaan yang beloknya ke kiri, awak pun kena ikut, kena follow exactly 100%. Ini kita dah bagi tahu sebelum lah. Okay. Okay, yang belum lagi start harap-harap awak ada idea lah. Dan terus terang saya cakap lah. Okay, untuk lukiskan pepaipan ni dia agak complicated sedikit. Kadang-kadang kita tak nampak semasa kita melukis. Okay, so kita kena banyak berimajinasi sedikit lah. Okay, kena banyak imagine macam mana aliran tu nak pergi ke setiap alat lekapan. Kalau tak clear, awak pergilah dekat bilik air awak tu, awak tengok. Walaupun pipe tak nampak tapi awak andaikan water tank duduk dekat atas and then aliran pipe untuk shower, macam mana adanya benda tersebut. Okay, alat pemasangan tu dipasang macam mana. You study sikit lah, you tengok cara sekali imbas gitu. Aliran pipe yang awak nampak dalam bilik air tapi ada yang dia seolah-olah tertanam jadi tak nampak kan. Itu tak boleh nak buat apalah, tapi yang awak nampak dalam bilik air tu macam mana aliran dia. Di sinki pun kita nampak sebahagian. Memang nampak dia punya pipe dia. So you study lah dia naik turun tu sebab kita nak allocatekan pipe dalam keadaan tegak ataupun tegak atau naik ataupun turun air awak. Kalau tak ada pipe tegak ni, air daripada pipe pencawang tak akan naik pergi ke tangki simpanan. Dia tak akan pergi ke alat-alat lekapan yang awak lukis tu, yang awak sediakan. So fikir logiknya, awak kena orang kata secara orang kata kejuruplanan dia tu kena ada lah. Macam mana aliran tu nak pergi kepada satu-satu sanitary awak ataupun alat lekapan. Okey, ada sebarang soalan tak? Cikgu. Ya. Point pemanas air tu kan. Dia kalau bulatan kecil tu kan. Kalau kita buat garisan pipe tu belah lain boleh ke? Ke dia kena lurus macam tu kok? Maksudnya awak nak pergi ke sini? Itu bergantung pada awak punya design. Boleh je. Okay. Ataupun kalau nak follow macam ni kan, you follow lah. Lepas tu sat lagi, you belok lah. Ikutlah. Terserah awak. Tapi apa yang awak lukis pada auto kena sama dengan ISO awak. Boleh ke? Boleh. Okay, ada dinding. Dinding dia punya kan dia batang berlepas tu ada dua line je kan. Ya. Kalau macam dekat dekat halaman 9 ni kan 4 kali ganda besar dia kan. Ya. Kira garisan tu nak buat berapa besar ni? Okey, asal tebal dinding awak adalah kita lukis sikit di sini adalah 150. Betul? Betul. Okey, bila kita kali dengan 1:25 dia akan dapat 600. Kan? Iaitu dalam 6 mm. Boleh So kiri kanan tu awak allocatekan dia dalam 1 mm macam tu. Ataupun kurang daripada 1 mm. Bagi kita nampak je. 1 mm pun okey kot rasa. Okey. Boleh kiri kanan. Ni kawan awak dia nampak ni. Sebab ni dah 4 kali ganda kan. Kalau yang lukisan bangunan halaman 8 kita tak boleh buat macam ni lah. Kita just orang kata bagi nampak dia ada sajalah. Okay, at least kita tahu itu adalah simbol bagi berlepah. Dinding bata berlepah. Boleh Okay, so ada banyak major things yang kita dah baiki di sini. Kalau awak, ada siapa-siapa yang ada persoalan lagi ke? Ini baru ortografik kita tak ada banyak, kita ISO, auto ISO tu je. Tapi nak fahamkan satu-satu aliran naik turun tu, itu adalah saya rasa jadi macam masalah pula. Okey, kita tutup yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Okay, thanks for joining our class today, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stay safe everybody. Salam. Jaga SOP. Terima kasih, Cikgu. Right. Terima kasih cikgu. Alright. Cikgu. Okay, jangan lupa isi kehadiran